Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah, kita berkesempatan untuk berkumpul pada malam ini untuk meneruskan kuliah kita yang telah kita mulakan pada minggu yang lalu, pada bulan yang lalu, pada awal bulan yang lalu insya-Allah. Dan pada kesempatan ini kita akan sambung semula di dalam kitab yang pertama, yang mana kita menggunakan kitab Rahsia 7 Surah Pilihan. Dan kita telah sama-sama mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan surah Fatihah, yang menjadi satu surah yang hanya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu surah yang mempunyai kelebihan yang banyak tentang mafhumnya ataupun pengajarannya, tetapi dia juga merupakan satu surah yang mempunyai fadilat dan kelebihan yang istimewa. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, jadi kita bersyukur juga pada malam ni kita ditemani dengan ramai terkatu yang sama-sama duduk dalam majlis ilmu kita. Jadi tuan-tuan kena sabar sebab mereka hanya seketika saja lepas Isya mereka akan bergerak keluar balik. Kita duduk sampai dekat Isya, tapi mereka dekat kat Isya tadi insya-Allah mereka akan tinggalkan kita. Tapi kita kena bergotong royong pula sebab kena menyapu. Baik, tak apalah, kita sambung balik dalam perbincangan kita yang lalu. Kalau tuan-tuan yang ada kitab, kita boleh rujuk muka surat 8 kalau tak silap saya. Kita telah berhenti di situ pada nama-nama surah Al-Fatihah. Kita sambung nama yang kelima kot. Nama 6. Surah Fatihah juga dikenali dengan surah As-Sab'ul Masani, iaitu 7 yang berulang-ulang. Nama ini paling banyak disebut dalam hadis. Banyak hadis yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi SAW sebut tentang nama ini, ataupun disebut gelaran Sab'un minal Masani ni. Ada disebut Sab'un minal Masani wal Qur'anil Azim. Baik, dan dinamakan 7 kerana ia terdiri daripada 7 ayat, dan dikatakan berulang-ulang kerana ayat-ayatnya dibaca berulang-ulang, baik dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam solat ataupun di luar solat. Jadi surah Fatihah ni memang selalu kita ulang. Yang istimewa kalau amalan orang-orang kita ni, khususnya belah Asia ataupun belah Malaysia dah lebih khusus, kita akan banyak baca. Sama ada pembukaan majlis, selepas solat. Walaupun selepas solat tu dah jadi satu kebiasaan sebenarnya tuan-tuan. Lepas solat tu yang afdal sekali ialah kita baca surah Ayatul Kursi. Yang paling afdal tu kita bacakan surah Ayatul Kursi. Kerana Ayatul Kursi memang ada hadis musalsal yang Nabi SAW sebut tentang galakkan untuk kita bacakan Ayatul Kursi selepas setiap kali kita melakukan solat. Tak kira lah solat apapun, solat sunat ke, solat wajib ke, maka kita sangat-sangat dituntut untuk kita selepas saja
habis solat kita iringi dengan ayatul kursi. Bermula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu sampai azim, al-azim sampai habis. Okey. Baik. Walaupun begitu, menjadi satu kebiasaan kita menambah dengan surah Fatihah ni, kerana kemuliaan dia, kerana keberkatan yang ada pada surah tu. Jadi sebab itu salah satu nama yang disebut di dalam surah tentang surah Fatihah ni ialah As-Sab'un Minal Masani. Baik, kemudian yang ketujuh disebut juga dengan Al-Wafiyah. Wafiyah apa maksudnya? Maksudnya mencukupi, mencakupi. Mencakupi apa? Wafiyah ni maknanya mencakupi seluruh maksud ataupun seluruh pengajaran daripada ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada dalam Quran. Jadi surah Fatihah ni yang kita dah sebut itu, dia adalah sinopsis kepada Al-Quran itu sendiri. Maka dia ni apa yang ada dalam surah Fatihah ini mencakupi persoalan-persoalan yang Allah Ta'ala sebut secara lebih luas di dalam surah-surah yang lain, dan penutupnya ialah surah An-Nas. Okey. Baik, kerana isinya mencakupi seluruh isi Al-Quran dan meliputi pelbagai keterangan mengenai Tuhan dan keterangan tentang kehidupan manusia. Macam mana kita sebut itulah kan, adanya syariat, adanya tauhid, dan adanya hubungan kita dengan Allah, adanya hubungan kita dengan manusia, semuanya terangkum di dalam surah Fatihah tu. Baik, kemudian surah Fatihah ni juga dinamakan Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah artinya pelindung atau penjaga orang-orang yang membacanya dari pelbagai bahaya dan penyakit. Dalam hal ini banyak fadilatnya disebutkan dalam hadis dan menjadi amalan harian golongan salafus salih. Kita lah, kita dah beramal dengan bacaan Fatihah, kita baca ayat tawak pun Fatihah, dan kita baca apa pun nak berkat ialah dengan Fatihah. Itu dia nama wiqa'ah. Wiqa'ah, waqi'ah, wiqa'ah pula, waqi'ah. Baik. Kemudian yang ke-9, surah Fatihah juga namanya Al-Kanz. Al-Kanz artinya pembendaharaan dan ataupun tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Ini tentu kerana semua kandungan Al-Fatihah ibarat barang-barang yang amat mahal harganya. Jadi surah Fatihah ni juga dinamakan gedung lah, gedung pembendaharaan yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan. Kalau kita merungkai satu persatu persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, dia sudah cukup menggambarkan keistimewaan pada kejadian Allah dan penciptaan Allah, dan juga kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-10, surah Fatihah juga dinamakan sebagai Al-Kafi'ah. Kafi'ah ni artinya memadai. Kerana Al-Fatihah ini mencakupi semua ayat di dalam Al-Quran secara keseluruhannya. Okay. Baik, kemudian yang ke-11, dia juga dinamakan Al-Asas, artinya sendi atau dasar, kerana dia dianggap sebagai dasar daripada Al-Quran, dan ayat Bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai dasar daripada Al-Fatihah. Fatihah ni sebagai dasar kepada Al-Quran, dan Bismillah pula dasar kepada Alhamdulillah ataupun Fatihah. Itu dia punya disebut sebagai Al-Asas, ataupun kita sebut dalam bahasa kita sinopsis lah, untuk mudah kita faham. Kemudian selain daripada itu dinamakan juga Suratul Nur, bukan surah An-Nur no. Ini surah khusus bagi Fatihah ni dinamakan Suratul Nur, artinya surah cahaya, kerana surah ini banyak membawa nur dan penerangan kepada manusia. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu nur, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat surah Fatihah tu. Sebab tu ada doa khusus tentang keberkatan surah Fatihah, tentang kelebihan tu. Baik, kemudian surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan Suratul Hamdi.
Artinya surah pujian, kerana isinya penuh dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Alhamdulillah, kemudian pada nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Itu semua nama-nama yang mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan kedudukan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian surah ini juga dinamakan suratus syukri. Suratus syukri artinya surah syukur, kerana isinya penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya alhamdulillah, puji-pujian tu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dinamakan juga dengan suratul hamdil quswa. Suratul hamdil quswa artinya surah pujian yang terakhir. Pujian yang terakhir bang, daripada permulaan sampai kesudahan. Permulaannya Allah Ta'ala yang menciptakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian Maliki Yaumiddin, itu merujuk kepada Allah Ta'ala lah yang memiliki segala-gala daripada awal sampai ke penyudah dia. Itu pujian yang terakhir. Baik, kemudian suratul Ruqiyah, surah mentera. Ruqiyah, kita sebut Ruqiyah kan, surah mentera ataupun jampi. Tapi kalau dengar pada jampi ni tak apa nak sedap lah kan. Jampi ni selalu kita sebut pada Tok Bomo kan. Sebab tu istilah jampi tu kita tukar dengan Ruqiyah. Kalau maksud Ruqiyah tu orang faham, akan baca ayat-ayat Quran. Kalau dia kata jampi, yang tu baca ayat mengarut, dengan berkat la ilaha illallah. Dia seru yang ni, dia seru yang ni, last sekali dengan berkat la ilaha illallah. Itu jampi. Tapi pelik tuan-tuan, jampi tu pun jadi. Kalau tuan-tuan tak percaya, jampi bilang apa pun, sebutlah apa pun, hai mambang ke apa ke, dia boleh jadi. Itu maknanya kalau jin ni kita ada sikit lah terdetik dalam hati kita menyeru mereka, jadi jangan silap buat lah. Dia akan jadi. Benda yang jahat ni senang nak jadi, benda baik tu payah nak jadi. Tu dia. Kalau kita baca Fatihah ni pun dengan gaya yang salah pun betul. Sebab tu kita tengok kadang-kadang Tok Bomo tu, kalau kita pi ukur tajwid dia, Masya Allah, nak sebut alham pun tak kena, alham, tapi boleh pergi kat dia. Orang pakat main duk berubat, tak tahu kerana Allah Ta'ala ke, ataupun kerana dia ada berdamping dengan makhluk-makhluk yang tertentu, wallahu a'lam. Tapi nak kata berkat tu boleh jadi. Tapi boleh jadi berkat tu sama ada pertolongan Allah, ataupun irhas, ataupun hanya sebagai suatu ujian Allah Ta'ala kepada dia, sama ada dia nak bergantung pada Allah, ataupun tujuan dia buat tu atas dasar nak mempengaruhi manusia sahaja. Jadi bab jampi ni kok mana pun jadi, kok mana pun jadi. Kalau niat jahat pun jadi, niat baik pun insya-Allah jadi. Tapi kena niat baiklah. Baik. Kerana apa? Kerana dengan surah ini dijadikan asas untuk berdoa, serta dengan keberkatannya dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, sebagaimana disebut di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab hadis sahih, ketika beliau menjampikan seorang lelaki yang dipatuk ular dengan menggunakan Al-Fatihah. Lantaran itu Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, wa ma yudrika annaha ruqyah. Maksudnya, apakah yang memberikan kamu ilmu yang ianya adalah jampi? Nabi tanya, macam mana hang dapat ilham ni yang hang boleh baca surah ni sebagai jampi? Nabi tanya dia, kan? Dia kata Allah Ta'ala bagi idea lah, tu je lah. Jadi maknanya Nabi pun tak melarang dia untuk dibacakan surah ini sebagai surah yang nak dijadikan asas doa, ataupun ruqyah, doa lah, asas doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Jadi bolehlah hari ni kalau siapa nak mula kot ada nak buat pertolongan cemas, boleh kita baca Fatihah tu. InsyaAllah kalau orang yang kita tolong baca tu dia yakin, boleh kat dia. Kita pun tak yakin. Kalau kita kenal kat kita baca sendiri, kita pun tak yakin. Tapi kalau kita yakin dengan orang yang kita
minta tolong tu, insya-Allah kan. Kadang-kadang kita pun, Ustaz tolong Ustaz baca doa apa, kita pun tak tahu. Bismillah Fatihah 3 kali. Oh panjang Ustaz baca 3 kali. Dia pun tak tahu yang tu saja yang kita baca kan. Main minggu depan, Ustaz terima kasih banyaklah yang Ustaz tolong baca itu ni, jadi budak tu. Alhamdulillah aku baca sendiri pun tak jadi kat aku kan. Tapi boleh ke orang. Pasal apa? Pasal dia tu sendiri, orang yang tolong minta tu, orang yang minta tu, dia pun berdoa juga pada Allah. Kemudian dia mungkin secara tawassul lah, melalui amalan yang kita buat tu, kita pun mungkin ikhlas waktu tu kan. Kalau kita minta sendiri tak ikhlas. Kalau orang meminta, mungkin kita niat nak membantu, Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Sebab tu kita ni salah satunya, kalau kita ada masalah, kita minta lah tolong siapa-siapa tolong baca doa kat kita. Mudah-mudahan berkat orang tu. Mungkin kita ni buat dosa banyak sebab tu Allah Ta'ala datangkan macam-macam musibah, minta kawan tu tolong doa bagi pihak kita. Mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dengan usaha tersebut. Jadi tak salah untuk kita nak minta bantuan daripada siapa-siapa tolong doakan kita, untuk sebagai wasilah ataupun tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, okey, faham kita kat situ. Jadi maknanya tak ada masalah kalau kata kita nak jadikan surah Fatihah ni sebagai ruqyah ataupun jampi ataupun ayat doa pada permulaan apa-apa kita nak minta. Sebab tu dalam doa kita banyak, kalau kita tengok amalan salafus saleh pun sama ada dimulai dengan Fatihah ataupun disudahi dengan Fatihah. Itu antara kelebihan dia. Baik, kemudian yang ke-17 Suratul Syifa, artinya surah yang mengandungi kesembuhan, yakni ubat, berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi daripada Abi Sa'id yang diangkat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu', hadis sahabat yang diangkat kepada Nabi, yang disebut Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli sammin. Maksud dia Fatihah kitab, Fatihah yakni Al-Fatihatul Kitab adalah penawar bagi segala racun. Penawar bagi segala racun, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dah. Tadi yang kita dok tengok kena patuk ulang ni macam mana? Macam mana yang dia buat boleh terus sembuh tu? Dia ada kaedah jugalah. Kaedah selain daripada kita keluarkan bisa tu dan kemudian kita bacakan Fatihah pada tempat patukan tadi, dia boleh mengurangkan bisa dia. Itu mesti ada kaedah lah. Dia bukan kena patuk tu tak buat apa, baca dia muih dia. Dia kena ada kaedah fizikal juga, selain daripada kaedah doa. Jadi sebab tu kita bukan hanya boleh bergantung harap pada doa semata-mata, tetapi kita kena ada iringi usaha yang patut, usaha yang patut dengan doa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia hanya bersifat sebagai pembimbing kita, dan kita lah yang kena usaha untuk mendapatkan sesuatu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ni kadang-kadang kita apabila doa, kita harapkan doa tu tanpa ikhtiar dan usaha tadi. Tak boleh. Sebab dalam ayat Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut dah tentang perlunya ada usaha. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu hinggalah mereka ada ikhtiar dan usaha untuk mengubahnya sendiri. Doa tu macam mana? Doa tu kena ada pergantungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kena ada. Tapi kena ada usaha yang kita lakukan. Sebab tu selepas Fatihah ni ada pula ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan hidayah. Yang mana hidayah itu yang telah Kau berikan nikmat kepada orang-orang yang mulia di kalangan kami. Jadi kita kena tengok contoh macam mana. Kalau para Nabi SAW pun bukan mereka hanya takat doa saja, tetapi mereka susuli dengan usaha-usaha yang begitu hebat. Dalam dakwah yang mereka laksana pun mereka usahakan dengan
usaha-usaha yang begitu hebat, dengan kesabaran dia, dengan dengan ikhtiarnya. Macam Nabi Nuh, dia sampaikan dakwah kepada seluruh kaum dia, walaupun hanya 80 orang saja yang menerima dia punya dakwah, tetapi kerja keras dia buat berterusan. Maknanya ada ikhtiar. Dia bukan hanya dekat habaq itu je, tanpa ada orang kata teknik nak berdakwah, macam mana nak tackle hati-hati orang-orang yang dia nak sampaikan seruan dakwah itu. Itu satu contoh yang ditunjukkan oleh para nabi, yang mana Allah Ta'ala suruh kita tengok, yang mana kita dalam surah Fatihah itu pun kita dah minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, dan maksudnya kita kena contohi mereka itu. Sebab tu dalam ayat yang sebenarnya dalam surah-surah yang lain, Allah Ta'ala suruh kita ikut golongan-golongan yang telah Allah Ta'ala hidayahkan kepada mereka. Sebab tu kalau kita tengok balik dalam surah Al-Baqarah, yang pada Rabu hari itu kita dah baca di surah Penaga berkenaan dengan apa ayat Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala kata turun ke dunia sebagai ujian daripada Allah, dan kalau kamu ikut petunjuk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turunkan Alkitab dan Allah Ta'ala turunkan Rasul sebagai orang yang menjadi mentor ataupun fasilitator kepada kita, pembimbing kita. Kita ikut pembimbing kita tu, apa yang dia suruh, apa yang Allah Ta'ala tentukan, maka kita akan dapat petunjuk kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Okey, satu gambaran untuk kita mudah nampak lagi kehidupan kita ni, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini adalah la'ib, permainan, la'ib, permainan, walahwun, dan benda yang sia-sia. Okey, macam mana kita nak buktikan ayat ni? Macam mana kita nak buktikan ayat ni dan kita nak faham dari sudut yang lebih mudah untuk kita faham dalam realiti kehidupan kita? Okey, contohnya macam ni tuan-tuan. Kalau zaman kita ni ada satu game yang namanya Explorer Race, kan? Explorer Race, dan di penghujung game tu kita akan dapat satu ganjaran yang hebatlah. Kalau orang putih buat, dia akan bagi kereta jeep, apa-apalah yang hebatlah, bagi mereka tu yang mahal lah, 100,000 lebih ke atas. Dan di dalam game tu bermacam-macam cabaran yang telah dia sediakan. Cuma kalau nak berjaya, kena ikut clue-clue dia. Kena ikut clue-clue dia. Kena buat lagu ni, buat macam ni, buat macam ni, macam ni, dan kena sabar. Kena sabar. Dan sepanjang permainan tu bukanlah satu permainan yang bahaya, nampak macam bahaya, tetapi mereka telah ubah supaya permainan itu sesuai dengan manusia dan tak membawa kepada orang kata kecelakaan yang dahsyat, iaitu mati. Kalau dia kena gantung tempat tinggi pun, dia akan ada tali safety tu. Kita akan pakai yang tu, kemudian kita akan berjalan satu jalan yang sampai ke ujung sana. Kalau jatuh pun, tak jatuh matilah. Jadi maknanya apa tujuan dia buat? Tujuannya untuk mendatangkan keyakinan. Yakin nak kita ni apabila kita nak buat sesuatu dengan pergantungan yang telah disediakan. Dan sebenarnya, nak faham balik daripada konteks yang Allah Ta'ala sediakan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala sedia pun dalam kehidupan kita pun lebih kurang macam tu. Kesudahan kita akan dapat ganjaran sekian-sekian kalau kita telah lalui perjalanan hidup ni dengan cabaran-cabaran yang Allah Ta'ala sediakan, dengan kesabaran. Dan kalau kata kita nak menang, kena pandai baca dia punya clue. Kena pandai dia baca clue dan ikut clue dia. Kemudian akan ada pemberi perangsang ni. Allah Ta'ala ni akan datangkan ayat-ayat perangsang kepada kita, memberi peringatan kepada kita. Jadi macam tu juga dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala datangkan ujian pun, macam ujian dalam Explorer tadilah, dia sebenarnya sesuatu yang mampu kita hadapi. Cuma kita perlu yakinkan kepada diri kita, dan kita perlu sabar menghadapi setiap ujian tu untuk kita sampai di penghujung dia.
Jadi hidup kita pun lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Bukannya payah. Kalau kita faham seni kehidupan ni, sebab tu kita takkan jadi fala khaufun alaihim, takkan ada rasa takut mereka tu dalam kehidupan kita ni. Wala hum yahzanun, dan mereka takkan rasa susah hati, takkan rasa kecewa dengan hidup ni. Sebab hidup ni la'ibun walahun. Hidup ni bukan tempat untuk kita nak mengambil manfaat daripada dia sepenuhnya. Macam dalam explore race tadi pun, dia sediakan macam-macam. Kadang-kadang kena makan, kan? Makan sampai tak mau makan, siapa makan yang paling banyak. Adakah nak dapat nikmat kat situ? Tak dapat nikmat. Tapi kita kena buat apa yang perlu dibuat. Ada juga nikmat, kan? Kita naik kapal, kadang-kadang mereka rasa ni tempat tak pernah main, buat di Tokyo, ni jadi tempat syok ni mereka buat. Tapi kena hadapi ujian-ujian yang macam tu. Jadi kehidupan kita pun macam tu. Hidup kita ni dipenuhi dengan kenikmatan, dan nikmat tu hanya untuk menghiasi perjalanan kita sahaja, untuk kita menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seni kehidupan, tuan-tuan. Seni kehidupan yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi kalau kita fahamlah teknik kehidupan ini, kita akan jadi orang yang sentiasa tenang, redha dan sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun ujian yang main kat kita, kita yakin sebab Allah Ta'ala takkan meruntuhkan kita, takkan menusahkan kita, takkan membenamkan kita, tetapi Allah Ta'ala akan beri pertolongannya kepada kita. Jadi yang penting kita yakin pada diri sendiri, kita buat ikut clue yang Allah Ta'ala suruh, dan kita yakin kalau kejayaan kita ialah pada kesudahan dia, bukan pada waktu di dunia. Dunia ni tempat kita nak mencari mencari bekalan ataupun nak menerima ujian. Sebab kehidupan kita ni lepas satu ujian akan datang ujian lagi, lepas satu main lagi. Dia takkan habis hinggalah kita habis. Lagi mana kita tak padam, lagi itulah ujian tu main. Kadang-kadang ujian yang senang. Lepas tu main tahun yang kedua susah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba hayati kehidupan ni. Macam saya sendirilah, lepas kita mengaji, cara mengaji susah cara mengaji. Terpaksa kita ni dah tengah-tengah mengaji, ayah pula mati, jadi pergantungan tu tak ada lah. Mak ni tak mampu nak sarah, jadi kita pi. Lepas tu dah galak nak nikah apa, tak apa, pilah dengan nikah pun. Jadilah orang yang paling miskin, pi di Mesir tu, mengaji dalam keadaan tak mempunyai apa-apa, dapat beasiswa, tahan orang kata bersimpan untuk setahun. 4,000 tu makan setahun. Macam mana tuan? 4,000 makan setahun. Duduk 2 orang. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Kita sambil kita duk niaga sikit sebanyak, Tuhan bagi dia apa yang nak buat. Bila kita duduk jauh daripada orang tua, kan, lepas tu pula main anak pula orang, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak uji. Tu lepas dah zaman kita mengaji lega, masuk pula zaman kita kerja. Allah Taala pula buat main pula ujian tu tak berhenti selama 5 tahun berturut-turut. Masuk saja Ramadan pening pula, bukan pening pula sakit, pening pula masalah. Tiap kali Ramadan habis Allah Taala lepaskan, masuk pula dalam satu fasa yang lain. Fasa bekerja ni masuk fasa yang lain pula. Tenang sikit Allah Ta'ala bagi 5 tahun tenang. Lepas tu masuk pula tahun yang kedua, tahun yang seterusnya, 5 tahun yang seterusnya, Allah Ta'ala bagi ceramuk dah, ujian yang berbagai dah. Tadi di mana dia nak atok kita supaya kita jadi matang. Mudah main peringkat kita matang pula, Allah Ta'ala uji pula dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu seni kehidupan. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita jangan rasa putus asa dengan kehidupan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Sebab memang Allah Ta'ala akan datangkan ujian-ujian tu, berdasarkan kepada tahap kedudukan kita, tahap peringkat umur kita, tahap peringkat penguasaan kehidupan kita, dan bermacam-macam lagi. Allah Ta'ala nak tengok keadaan kita. Yang penting kita semakin belajar untuk dekat dengan Allah. Allah Ta'ala uji itu untuk kita nak melihat bagaimana kita nak letakkan pergantungan kita, kepada Allah kah ataupun kepada usaha ikhtiar kita. Biasanya kita akan letak pada usaha ikhtiar kita. Kita seakan-akan lupa tentang pertolongan Allah, usaha bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu.
Tapi Allah Ta'ala nak suruh kita ni buktikan, iyyaka nasta'in tu, hanya engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Kita kena minta pertolongan kepada Allah yang tu dulu, barulah kita susuli dengan usaha, ikhtiar, sekadar kemampuan kita. Kita minta doa supaya Allah Ta'ala beri kesabaran kepada kita, beri laluan kepada kita untuk kita teruskan menghadapi ujian-ujian yang telah Allah Ta'ala sediakan bagi kita. Cuma jangan terlalu meminta kepada manusia, tetapi memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu rahsia kehidupan kita. Kalau kita faham yang tu tuan-tuan, faham urusan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, yang tu lah kita akan jadi orang yang tenang dengan kehidupan, tenang dengan kehidupan, tenang dengan ujian, tenang dengan segala-galanya. Walaupun sampai satu peringkat Allah Ta'ala seolah-olahnya nak kau habis nikmat yang dia bagi kita, seolah-olahnya lepas tu tak ada apa dah. Kalau aku habis ni, aku bagi semua ni, habislah. Tapi saja Allah Ta'ala nak uji kita tahap tu, mampu tak, pasrah tak kita dengan keadaan itu. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala saja nak buat, tapi dia tak tarik pun, dia gempak nak tengok sejauh mana kita ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hakikatnya dia takkan menyusahkan kita, dia akan tetap memberi kebaikan kepada kita. Cuma kita kena perlu sabar, banyak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu daripada rahsia di dalam tips-tips ataupun clue-clue yang Allah Ta'ala datangkan di dalam Al-Quran, suruh kita berfikir. Baik, habis kat situ. Baik, kemudian kita ambilkan nama-nama ni dulu. Yang ke-18 Suratul Syafiyah. Syafiyah, Suratul Syafiyah, artinya surah yang menyebutkan, sama dengan ayat Syifa tadi. Kemudian Suratul Salah, artinya surah yang dibaca pada tiap-tiap solat. Suratul Doa, yakni surah yang berisi doa. Tiap-tiap kali kita baca surah ini berarti kita telah berdoa kepada Allah Ta'ala. Suratul Talab, yakni surah yang berisi tuntutan, yakni permohonan kita kepada Allah. Suratul Munajat, artinya surah yang mengandungi bisikan dan munajat terhadap Allah Ta'ala. Sebab tu ada dalam, nanti kita akan uraikan bagaimana Allah Ta'ala menjawab setiap apa yang kita bacakan tu. Kemudian Suratul Mukafaah, yakni surah imbangan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai imbangan terhadap harta benda orang lain, mengimbangi. Baik, kemudian Afdalus Suwaril Quran, yakni surah yang terbaik di dalam Al-Quran. Yang yang 25 Akhiru Suwaril Quran, artinya surah yang paling akhir pada Al-Quran. Paling akhir kan? Dia duduk paling awal tu. Tapi dia artinya surah yang Allah Ta'ala lekatkan, dan dia menjadi khatimah. Dia juga menjadi pembuka maksud dan juga penyudah kepada maksud ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Azamu Suratul Fil Quran, Azamu surah fil Quran, yakni surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Itulah surah Fatihah. Baik, habis. Itu nama-nama surah Al-Fatihah. Jadi bila kita dah nampak begitu hebatnya surah ini digelar dengan bermacam-macam nama, tandanya surah ini adalah surah yang begitu sempurna, insya-Allah. Baik, habis tahun tu kita tengok pula kitab yang kedua. Tanda tahun ni tuan-tuan, insya-Allah. Minggu pertemuan yang akan datang. Dan ni lah, tak ada dah. Sambung lepas puasa pula, insya-Allah.